Okay guys, sebelum kita mula, nak tanya korang, apa permasalahan korang dalam trade sekarang ni? Apa permasalahan korang? Kita dah lama trade, kami dah dalam bersama korang, rasanya dah setahun kot. Ataupun dah lebih setahun. Kau ni buat webinar, aktif webinar dengan korang, buat sharing bersama apa Syah, apa semua kan. So, apa permasalahan korang sekarang ni dalam trading? Merah biru sekejap je TP. Tak ngam, tak yakin. Ni benda ni penting tau guys. Kenapa kami minta korang nyatakan masalah korang? Sebab kita nak buat webinar ni, tak naklah buat webinar ni seperti mana yang orang biasa buat. Faham tak? Kita nak fokus to your, apa masalah korang, dan kita orang cuba buat jawab solution dia dalam webinar ni. Jadi kita orang minta korang bagi tahu sebenar-benarnya apa masalah korang yang korang rasa dalam trading. Memanglah banyak benda yang susah, tapi one of the, maksudnya salah satu yang korang rasa susah tu yang korang tak dapat nak tangkap. Faham tak? Just tulis je apa yang korang target. Apa tulis je? Direction. Direction, asset not value. Okay, sekejap lagi kita akan titik beratkan yang tu. Apa permasalahan korang kan? Direction to your heart. Confirmation. Okay, alright. Sekejap lagi. Benda tu kita akan sentuh. Apa permasalahan korang. SNR. Tak berani entry tu Syah akan jawab insyaAllah. Tanda wajib sunat Syah akan jawab insyaAllah. Hanyut dalam trend Syah. Okay. Kebanyakan semua Syah akan jawab ni. Kebanyakannya saya nampak direction, confirmation, breakout beduk. Okay, so kita ambil 3 topik besar buat ni. Okay, boleh? Boleh. Okay guys. Direction, confirmation dengan breakout beduk. Okay. So, right. Kita akan mula bismillahirrahmanirrahim. Allah, tiba-tiba tu confirmation dah. Alright. Okay guys. First, dalam trading, ini kita tak ada tunjuk yang macam kita selalu buat tu, what forex tak. Kita terus masuk pada SOP tu lah. And kita nak, macam korang minta ni, 3 topik yang korang, selalu jadi masalah korang. Yang dalam trading korang. First adalah direction. And kedua tadi, apa dia Syah? Confirmation. And then breakout beduk. Okay. Alright. So kita akan titik beratkan 3 ini. First webinar kita malam ni, kita akan tengok 3 ni dulu. Okay, kita akan tengok 3 ni dulu untuk first webinar kita. Okay. So betul. Breakout beduk tu, itu adalah Syah punya makanan lah. Saya rasa Syah lagi power lah breakout beduk ni. Breakout ni kita akan bagi kat Syah. So, Pony akan tunjuk kat korang tentang direction dan juga confirmation lah. Okay guys. Kami berdua, trading kami, teknik kami adalah sama. Maksudnya bukan sama ni, maksudnya kami hanya guna naked chart. Naked chart kami berdasarkan apa? Berdasarkan SNR. Okay. SNR. Faham Apa itu SNR? SNR, okay, S macam biasalah, lantai. Allah ejaan. Ya Allah. Okay, lantai ataupun support, kan? Lantai ataupun ini apa yang saya dapat belajar semalam. Jemaah ada masuk semalam, dia bagi satu lagi pemahaman yang senang kita nak faham, iaitu support ini adalah average je macam mana? Average ataupun purata lah. Purata harga terendah. Macam tu. Okay, support. Resistance adalah atap ataupun purata harga tertinggi. Okay. Maksud dia macam ni. Okay. Dia setiap market kita ni, dia ada kawalan harga. Dia ada kawalan harga, iaitu dia ada parah harga kawalan lah. Okay. Dia ada parah harga kawalan yang kita panggil sebagai resistance dan juga support. Contoh, ini resistance, ini support. Bila parah harga berada di keadaan tertinggi, purata harga tertinggi, sini, okay,
Haga akan cari apa? Cari support. Dia akan cari support. Bila sampai kat support, okay. Ini pada harga terendah data ni. Ini adalah pada harga terendah. Bila sampai pada harga terendah, dia akan menuju ke pada harga tertinggi lah. Dia akan main resistance support. Macam ni. Contoh, dah break support ni, ke mana? Pergi je cari support, the next support. Macam tu. Faham tak? Konsep senang lah. Korang jangan duk pening-pening. Konsep dah, korang faham macam ni lah. Inilah konsep dah. SNR, permainan dalam permainan kotak-kotak. Bila break ke SNR yang valid satu, dia pergi cari SNR yang valid. Yang valid lagi, faham tak? Punca kejatuhan, betul. Macam tu. Okay, ini adalah Panik tak explain secara detail benda ni sebab saya percaya ramai yang dah faham benda-benda ni, ramai dah faham. Okay, cumanya bila SNR, kita dah tahu lah SNR tu apa, pada harga tertinggi, pada harga terendah. Okay, so teknik kita adalah menggunakan SNR. So wajib bagi kita untuk tahu SNR yang valid untuk kita trade. Wajib untuk kita tahu SNR yang valid untuk kita trade. Okay, SNR yang valid. Macam mana kita nak identify SNR yang valid? Cuba korang jawab. Nak tahu, nak tengok korang dah faham ke belum untuk identify SNR yang valid? Cuba korang jawab. Cepat guys. SNR yang valid tu macam mana guys? Macam mana kita nak tahu? Ada second movement. Movement, fresh zone, big movement. Lagi. Apa yang kau ada jual beli? Ada jual beli. Okay. Macam ni lah. Kalau bagi saya untuk memvalid SNR yang valid, betul kena ada second movement. Okay. Second movement, dia macam mana second movement? Dia macam ni Ini kalau kita tengok kat line chart. Okay, kalau kat line chart, korang kena tengok. Dia macam ni. 1, 2. First movement, second movement. So, ini adalah support yang valid. Ini adalah support yang valid. Sebab dia buat second movement kat line chart macam ni. Kalau korang buka line chart, kau tengok dia buat first movement, second movement. So, ini adalah support yang valid. Dia sama lah. Resistance. First movement, second movement. So, ini adalah resistance yang valid. Okay. Kat line chart, kalau tengok first SOP, korang kena tengok kat line chart. Second, korang kena tengok kat candlestick. Okay. Kat candlestick, apa yang perlu ada? Okay, contoh. Ada sekarang ni trend uptrend. Okay, uptrend. Candle bullish kan? Candle bullish uptrend kan? Untuk memvalidkan SNR yang valid ni, sekurang-kurangnya dia perlu ada sebatang candle yang berlawanan arah, iaitu candle bearish lah. Sekurang-kurangnya dia perlu ada satu candle yang berlawanan dengan arah. Faham tak? So, dia macam ni. Ini adalah cara saya untuk identify SNR yang valid lah. Lagi saya akan tunjuk kat chart. Okay, bila tengok candlestick macam ni, bila kita tengok dekat tengok kat line chart, betul dia akan macam ni lah. So, akan jadi first movement, second movement. So, ini adalah support yang valid. Faham? Okay, sama lah kalau kata downtrend. Okay, contoh bearish. Sorry tulisan ni. Tulisan tak apa elok sangat, lukisan. Ya biar lukisan tak cantik asal handsome. Macam tu. So dia kena ada at least sekurang-kurangnya satu candle yang berlawanan arah. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Okay. Ui, awak nampak macam downtrend ni saya lukis. Dia sebenarnya downtrend. Dia downtrend kan. Ni nampak guna highlighter kan senang. Tu aduh. Tak apa. Okay, so kalau kita tengok kat line chart, dia akan jadi macam ni lah. First movement, second movement. So ini adalah resistance yang valid. Ada dua SOP ni bagi saya dah lengkap lah kita nak identify SNR yang valid. Ada dua SOP ni lah. Second movement di line chart dan juga second movement di candlestick. Dua SOP ni saya pakai. Faham tak? Big movement lah. Big movement tu, kalau big movement, okay. Kalau kau kata big movement adalah SNR valid, contoh.
big movement sebatang ni lah. SNF valid kau je ni. Okay, contoh. Sebatang ni lah. Adakah ini SNF valid? Mana structure dah? Sebatang. So, big movement lah. Sebatang naik kan. Sebatang. Adakah ni big movement? Memang ini big movement. Adakah ini SNF valid? Guys, cuba jawab. Segway tu pun ni. Adakah korang rasa ni SNF yang valid? Tak. Tak valid. Tahu pun. Dia big movement lah. Dia big movement dia boom. Tempat terkezuk. Dia lain. Dia bukan kita nak identify SNF yang valid. Dia perlu ada macam tu. Sekejap lagi pun ni akan tunjuk contoh. Kalau ada rezeki kita jumpa big movement yang bukan SNF yang valid. Sekejap lagi pun ni akan tunjuk contoh. Okay. Alright, faham kan? Okay, tengok. Bagus soalan ni, saya suka. Soalan daripada Naim. Naim tanya, okay, SNF yang valid, time frame mana? Bagi saya, valid. Semua time frame. SNR yang valid. Okay, penik tanya. Monthly, ada SNR tak? Monthly ada SNR tak? Guys, cuba jawab. Monthly ada SNR tak? Ada. Okay, monthly ada. Weekly ada. Ada. Daily ada tak? Ada. H4 ada SNR tak? H4. Ataupun H4 tak ada SNR? Ada. H1 ada SNR guys. H1. Ada. Semua ada pun ni senang lah. Tahu pun semua ada. So ini multi time frame lah. So SNR yang valid. Time frame mana yang valid? Kalau tanya saya pakai daripada monthly sampailah ke M1. Saya identify SNR yang valid daripada monthly sampai M1 macam ni. Inilah cara saya identify. Faham tak? More higher time frame, more peaks go. Yes, betul. Yes, betul, Naim. More, kalau lagi higher time frame, lagi banyak korang akan dapat peak. Faham? Dia SNR yang valid. Walaupun baby time frame M1 pun ada SNR yang valid. Kita trade pakai SNR. Kenapa korang kata baby time frame? Identify SNR, tak perlu identify kat baby lower time frame, higher time frame. Itu pun saya tak faham. Sedangkan baby time frame pun ada SNR. Higher time frame SNR untuk yes, betul. Untuk zoom beduk saja. Mantap. Itu syahkan sentuh yang tu. Keluar time frame besar tak ada second movement, tapi time frame kecil ada second movement. Macam mana tu? Okey. Mantap soalan ni. Zuhairi. Okey, Zuhairi kata time frame besar tak ada second movement, tapi time frame kecil ada second movement. Okey. So direction kita, contoh ini saya bagi contoh kat sini balik. Ini time frame daily. Contoh ini adalah time frame daily. Ini adalah SNR yang valid daily. Ini pun daily. Okey. Soalan untuk jawapan Zuhairi tadi. Dia contoh daily tak ada SNR yang valid, tapi lower time frame ada SNR yang valid. So direction awak hanyalah di lower time frame lah. Maknanya exit H4, entry H4, exit pun kat H4 kalau contoh daily. Contoh daily. Kita entry kat sini. Contoh kat atas resistance. Exit kita kat mana? Exit kita ada kat support daily. Faham tak? Okay, contoh kalau H4 ini adalah H4. H4 pun mesti ada SNR valid. Entry kat SNR yang valid H4. Exit pun mesti kat SNR yang valid H4. Macam tu. Faham tak? Faham tak guys? Sebelum saya masuk kat chart, korang dah faham tak teori sebelum untuk pehel lalu bawah? Mantap. Pehel. Lagi sekali bang. Okay, faham. Terima kasih Pak ni. Blur. Okay guys. Yang blur tu last saya nak jawab soalan yang untuk orang yang tak berapa faham. Korang tak faham kat mana? Saya explain last sebelum kita masuk chart. Sebab nanti akan jadi drag masa. Guys, tak faham kat mana? Tadi ada yang jawab blur tadi. Saya cuba explain seringkas yang boleh. Apa yang saya faham, saya sharing korang. Kita sama-sama kongsi, kita sama-sama belajar. Okay, yang soalan tadi tu bang. Okay guys, soalan tadi tu masuk dia soalan yang tadi tu adalah dia tengok masuk soalan tadi daily tak ada SNR yang valid. Okay, tapi H4 ada SNR yang valid. So kat sini puan ni nak bagi tahu kat orang, kalau jadi macam ni,
Kan? Korang jangan guna direction dekat daily. So korang tak boleh buat daily ni sebagai direction. Korang boleh buat H4 ni adalah direction korang. Faham tak? Inilah direction korang adalah H4. Oh, faham. Mantap. Nak tengok dekat chat yang jadi pula. Okay. Okay, faham Alhamdulillah. Dia macam ni game. Big movement tu ibarat big order, buy atau sell. Betul. Big order. Okay, mantap. Okay. Faham pasal itu? Ini adalah cara saya. Ini. Okay. And then, bila kita dah tahu direction dah macam ni, yang macam saya point looking ni. Macam point looking ni kan. Direction. Ini korang kena tahu up ni apa? SNR valid. S ni apa? SNR valid. S ni apa? SNR valid. Okay. Bila price daripada atas, dia break S ni secara automatik, S ni akan jadi resistance. Itu orang panggil SBR. Faham tak? Bila sampai kat S ni, bila sampai bawah ni, ni ada apa? Kan ni adalah SNR valid S ni. So, bila ni SNR valid, dia touch je SNR valid, dia akan naik ke resistance ni balik. Kau kena faham macam tu. Itu direction kita. Sebab tu point locate 3 line ni. Ini direction kita. Direction kita adalah 1, 2 dan 3. Ini direction kita. 1, 2, 3 ni. Faham? Okay. And then, bila kita dah tahu direction, secara tak langsung, kita akan tahu setup SOP apa kita nak pakai. Bila kita dah tahu direction, secara automatik kita akan tahu dah. Kita nak pakai SOP reversal ke ataupun breakout. Faham? Masuk saya ini, and bila kita tahu direction macam ni, bila kita tahu direction okay, saya lukis sekali lagi. Bila kita tahu direction, maksud saya, kita dah, ini adalah SNR yang valid. Ini adalah SNR yang valid. Okay. Kita tahu lah, price daripada pada harga tertinggi akan main ke pada harga terendah, akan datang sini. Bila sampai sini, dia pergi balik. Ini adalah resistance, ini adalah support. And then, tiba-tiba, dia buat breakout. Apa? Dia nak menuju ke mana? Dia cari support yang valid, SNR valid bawah ni pula. Macam tu. Saya dah tahu lah macam tu. Okay, faham? Okay, sampai sini. Dia tak break resistance ni. SBR lah, dia jadi SBR. Okay, dia pull back. Dia turun sini balik. Okay. So, maksud saya, masuk point ni, bila kita dah tahu direction kita, secara tak langsung, kita boleh cari setup apa, SOP apa yang kita nak pakai. Adakah reversal, adakah breakout. Contoh, current market price berada di sini. Contoh, current market CMP berada sini. Warna hijau ni, yang paling tanda ni, current market price berada kat sini. Kita nak pakai SOP apa? Kan? Maknanya kita tahu dah, bila current market price berada di sini, price nak naik ke atas. Kita target nak sell dekat resistance. So, bila nak sell kat resistance, kita pakai SOP apa guys? Kita nak pakai reversal ataupun breakout? Cuba jawab. Reversal ataupun breakout? Reversal. Ada jawab breakout. Okay. So, kita dah tahu lah. Sini kita nak cari adalah SOP reversal. Dia dah nak sampai kat resistance. Betul tak? Dia pada harga, current market price berada kat sini kan? Current market price berada di sini. Saya jadi kekok lama tak buat webinar. Saya jadi macam mana tau? Okay. Kan current market price berada sini. And so, kita tahu direction daripada bawah ni, nak sampai ke sini. So, kita cari sini adalah SOP reversal. Faham? Okay, contoh sekali lagi tunjuk. Okay, ni mana nak lukis? Okay. Current market price berada di sini. Contoh, berada di sini. Dia daripada 1, 2, 3. Dia daripada nombor 2. Current market price berada di sini. So, daripada nombor 2, destinasi dia, direction dia adalah nombor 3.
Ada nombor 3. So kita pakai SOP apa? Breakout atau reversal. Yang ni kita pakai breakout atau reversal. Breakout. Faham? Faham tak? Alhamdulillah semua jawab betul. Breakout. Tak ada jawab reversal. Risau tak? Mantap. Semua jawab breakout. Okay. So korang akan nampak dengan jelas. Bila korang dah dapat okay. Bila kau dah dapat direction secara automatik, kau akan dapat SOP yang kau nak pakai tu. Dia macam ni guys. SNR. All about SNR. Bila kau dah jumpa SNR yang valid, dah identify SNR yang valid, automatik akan jumpa direction yang solid. Faham Kau pegang ni. Kau dah dapat SNR, dah identify SNR yang valid secara tak langsung, secara automatik kau akan jumpa direction yang solid. Faham? Ini direction kita ni. 1, 2, 3. Ini adalah direction kita. 1, 2, 3 ni adalah SNR yang valid. So, bila kita dah jumpa, dah tahu direction kita, secara automatik kita akan identify dah SOP apa kita nak pakai, reversal ataupun breakout. Okay. Sampai kat situ. And then buat confirmation. Okay. Ponik dah menjawab persoalan korang tadi pasal direction. Nanti Ponik akan tunjuk kat chat lah. Pasal direction. Sekarang ni kita Ponik jawab dekat apa nama secara teori. Confirmation. Confirmation Ponik pakai. Confirmation saya ada 4 ya. And kita punya setup ada apa? Kita punya setup adalah reversal dan juga breakout. Betul? Kita trade apa? Kita trade reversal dan juga breakout. Betul tak guys? Betul tak? Kau ada yang lain lagi? Kok ada yang saya tak tahu? Betul. Mantap. Alhamdulillah. Korang ni bagus lah sporting lah. Energy lah. Korang bila tanya korang jawab. Mantap lah. Mantap. Thank you. Okay. So, confirmation apa ni ada 4 je. Okay. Kita ada SOP kita, ada reversal dan juga breakout. Okay. Contoh. Tunjuk. Contoh kita nak buy Contoh buy. Okay. Contoh buy. Okay. Buy. Saya buy. Confirmation saya macam ni lah. Macam tu. Oh, tak cantik lah lukis. Sekejap saya lukis bagi cantik. Syah, are you there, Syah? Yes, I'm here. Okay. Ingat kau tinggal saya takut tak. Okay, macam ni contoh ni. Ini confirmation saya untuk buy. 1, 2. Ini adalah support yang valid. Pullback saya entry. Ini adalah confirmation saya untuk reversal. Lagi satu confirmation saya buy adalah macam ni. Macam tu. 1, 2. So, ini adalah resistance yang valid. Breakout, pullback, saya entry. Ni, 2 ni lah confirmation saya untuk buy. And then, confirmation saya macam ni confirmation saya 1, 2. Ini adalah resistance yang valid. Pullback saya sell lah. And then lagi ini adalah untuk sell reversal. Ini confirmation reversal untuk sell. Then lagi satu adalah macam mana lagi satu? Okay, lagi satu adalah macam ni. Ini 1, 2. Okay, ini adalah support yang valid. Breakout, pullback, saya sell kat sini. Saya entry kat sini. Ini adalah confirmation breakout untuk sell. So, ini je confirmation saya pakai. Untuk buy, confirmation saya pakai ini 1, 2. Confirmation reversal dan juga breakout. Untuk sell, ini je confirmation saya. 1 untuk reversal, 2 untuk breakout. Ini je. Faham tak?
Dan SOP entry saya macam mana? Ini juga. Ini adalah confirmation saya. Ini adalah SOP entry saya. Faham tak? Saya boleh tunjuk ni. Afternya di time frame berapa? Afternya di time frame berapa? Okay, soalan ni adalah kalau confirmation, kalau contoh dalam Zul, kan saya dah beritahu tadi, saya monitor sampai M1. M1 pun saya pakai. Lagi saya tunjuk. Kalau ada rezeki, ada contoh kat M1, saya tunjuk kat M1. Lagi besar time frame, lagi kuat confirmation kan. Yes, betul. Faham tak guys? Guys, komen. Faham tak? Tak faham tak teori? Sebelum kita masuk chat, nak tahu dulu, korang faham tak? Sebelum kita masuk chat, nak tahu, kau faham tak guys? Komen tak? Secara teorinya. Tak faham, jangan mengaku kata, kalau kau tak faham, kau mengaku je tak faham. Itu lagi better. And jujur, jawapan jujur kan. Kau faham lagi teori yang paling kita daripada direction, confirmation, SOP, faham tak? Mantap. Kau understand. Mantul. Alhamdulillah jelas. Thank you Helena. Kita ada Helena Aisyah. Mantap lah Helena Aisyah jelas. Alhamdulillah. Ngam mantap. Ferry. Lalu. Okay. So kita akan masuk ke chat lah. Okay. Oh iya. Ni semalam punya ni. Okay chat. Contoh saya ambil pair paling atas lah. Kenapa pair AU atas Oh, huruf A kot. Okay contoh. Saya tak trade AU tu. Tapi boleh lah kita tengok. Buang lu. Kita buang lu. Okay, right guys. Okay, contoh. Direction daily. Mana? Okay, current market price berada di sini. Current market price berada di sini. So, kita cari asset nak yang valid berdekatan. Kita cari asset nak yang valid yang berdekatan kat mana? Okay, kat mana? Okay, first yang paling nampak asset nak valid daily berdekatan sini ada 1, 2. So, sini ada breakout. Faham? Ni ada breakout ni. Betul ke? Kita tengok kat lecak, SOP tau. Betul. Tengok ni. 1, 2. 1, 2. So ini adalah resistance. Kita tengok dekat candlestick pun ada. Nampak? So, kita tanda. 1. Kita tanda direction dah 1. And then mana lagi? Yang berdekatan kat situ. Tengok. Mana lagi guys? Mana lagi? Daily. Support kat sini lah. 1, 2. Ini adalah support. Sup. Reason saya. Ini ada second movement. Buat tu. Dia dah buat higher. New resistance lah kat sini. So ini first movement, second movement. Situ, 1. Okay. And then, kat mana lagi? Kita tengok. Adakah sini resistance yang valid? Kena break. Okay, ni support. Yang berdekatan dekat sini, kita tengok look to the left Kalau kat sini tak ada, kita cari mana. Ni sini ada big movement. Dan juga sini adalah support yang valid dan kena break. Ini adalah support yang valid. Ni support valid guys. Ni support yang valid ni. Support daily yang valid kena break. Faham So, pun tanda sini. Direction kita, inilah direction kita. Kita dah nampak direction kita. 1, 2, 3. Okay. So sekarang ni duduk dalam 2. Apa yang paling expect? And dia dah nombor 1, dia dah break. Dia dah break lah 1. Tapi dia pull back ke nombor 2. Apa yang paling expect? AU ni nak ke mana guys? 1 atau 2 ataupun 3. Bagi korang nampak AU nak ke mana? 1, 2, 3. Cuba jawab. Jawab yang korang nampak. 1. Okay. Ada jawab 3, ada jawab 1. Tapi kebanyakan jawab 1. Okay. Dalam nombor 1 ni, dalam nombor 2 ni, kat sini kita akan monitor breakout.
kat sini kita akan monitor breakout. Dia nak buat apa kat sini? Adakah dia nak buat? Inilah confirmation breakout yang kita nak pakai ni. Adakah dia nak buat? Dia akan buat macam ni. Kalau buat macam ni, dia buat kat dalam ni nombor 2. Dia buat benda ni dalam nombor 2, kita akan cari sell lah. Directional akan jadi ke nombor 3. Tapi kalau dia buat benda ni, and dia buat benda ni dalam nombor 2 ni, dia buat ni nombor 2, dia buat benda ni. So, direction dia akan ke nombor 1. Faham tak? Sekarang ni dia masuk dalam nombor 2, dia tak buat apa-apa lagi. So, apa yang kita perlu kita buat adalah kita tunggu structure. Ini orang kata tunggu structure siap dulu baru kita boleh decide kita nak masuk. Ini maksudnya. Faham tak? Waiting game, betul. Faham tak? Kau faham tak apa yang Penik nak explain kat orang sebenarnya? Faham? Guys, cuba jawab. Faham tak? Faham. Yes. Faham So, dalam kat lower time frame ni lah kita akan monitor apa yang nak buat. Sekarang ni kita tak buat apa-apa lagi. Okay, so kita ambil contoh lain JJ. Okay, JJ. JJ ni pun ada payung signal JJ. Okay guys, JJ ni senang. Apa ni, okay contoh JJ. Weekly Penik guna weekly. Weekly. Ni resistance valid tak guys? Resistance valid tak? Valid tak resistance tu? 1, 2. Adakah ini SNA yang valid? Valid. Okay, first kita kena identify SNA dulu. Okay, kalau dah identify dah SNA tadi. So valid. Mantap. So kita tanda lah. Kita ambil tanda candle sebatang. Weekly. Okay. Kita tengok pula kat lain chart. Guys. 1, 2. Adakah ini support yang valid? SNA yang valid? 1, 2. Adakah ini SNA yang valid? Guys, valid. Yes. Komen nak tahu kau faham tak SNA? SNA yang valid. Kau dah boleh identify SNA yang valid. Mantap. Okay, korang kata valid. So kita tengok candlestick. Okay. So candlestick pun ada kita punya syarat. Dia tengah buat uptrend. Sekurang-kurangnya kena ada satu candle yang berlawanan arah. So sini ada candle berlawanan arah. So itu adalah support yang valid. So, kita tanda. Okay. And then kita cari pula. Guys, tengok SNA yang valid. Adakah ini resistance yang valid? 1, 2. Adakah ini resistance SNA yang valid? Kenapa tak ambil yang latest? Yang latest ni okay, ni sini CMP ni current market price. Kita cari SNA yang valid dekat dengan current market price. Kita cari SNA yang valid berdekatan dengan current market price. Faham tak? Ini yang latest ni. Jangan cari korang pergi tanda yang daripada sini. Buat apa? Ni jauh sangat. Tanda SNA valid berdekatan dengan current market price. Ini pun adalah weekly punya 3 line. Apa ni tunjuk ni? Valid. Okay, mantap. Faham. So, kita tengok kat candlestick pula. Okay, kat candlestick cukup. SOP nombor 2 untuk identify SNA valid tadi. Dia adalah downtrend. Tapi dia ada sebatang candle yang berlawanan arah. So, ini adalah resistance yang valid. So kita tanda batang candle tertarik. Okay. Nampak? Faham Nampak tak? So kita dah ada direction kita. Kita dah ada 3 line kita. 1, 2, 3. Siapa jelas sini? Direction. Faham tak? Direction kita. Komen tak? Nak tengok jelas tak? Faham tak? Macam mana nak identify as direction? Faham? Mantap. Jelas, mantap. Okay, mantul. Inilah korang nak identify direction korang. Faham tak? Inilah cara nak identify direction. Okay, setengah-setengah orang dia identify macam ni. Kau ni tak kata salah.
Cumanya ada okay, ambil bucu-bucu Satu ni ada bucu, and then ni ada bucu. Okay. And then sini ada bucu. Okay, nampak? Dia ambil direction dia adalah bucu, 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 bucu. Ni bucu Okay. Kalau kita nak main bucu macam tu, kita tak boleh nak predict lah. Kita tak boleh nak predict ke mana price nak kita, okay, contoh dia macam ni senang cerita macam ni. Kita kena tanya diri kita. Kita ni adalah trader macam mana? Adakah kita ni swinger ataupun intraday ataupun scalper? Okay, contoh kalau kita adalah swinger, kau carilah 3 line, kau carilah SNA yang valid dekat weekly ataupun monthly. Kalau intraday, carilah kat daily. Faham tak? Kita kena tanya dulu diri kita ni. Kita ni jenis trader macam mana? Faham tak? Kalau kita cari direction weekly, so kita boleh hold lah position tu. Macam contoh JJ ni pun dah kita kat geng-geng VIP, kat kru. Kau sell TP at least dalam TP 150 feet. Tak cari kau boleh tanya dia orang. Sebab apa? Sebab ini adalah weekly punya direction. Sebab tu Ponik kata kau phone TP 150 feet, donang 200 feet. Macam mana Ponik boleh dapat setup JJ? Ni lah Ponik identify direction SNI yang valid dekat weekly. And then kat weekly ni pun kita dah ada kita punya SOP. Faham tak? Reverse SOP. Ni SNI yang valid. Pullback. Kan tak Ponik dah ajar. Ponik dah sharing korang. Clear tak? Confirmation reversal. Nampak tak? Nampak tak guys? Clear? So ini adalah weekly. Okay, weekly besar sangat zone. Kita tengoklah daily. Hijau ni adalah direction weekly. Kata. Okay, korang boleh kalau kata nak intraday, kau makilah saya nak yang valid dekat daily. Carilah direction kat daily. Okay, boleh tanda sini masa pagi setup. Okay, sini. Sebab apa Ponik ambil tu? Sini dah bagi confirmation nak jatuh kan. Dah ambil dah bagi dah direction. Weekly dah bagi dah macam ni. Confirmation nak jatuh. Ini pun daily pun dah bagi tak. Ni saya nak yang valid. Pullback tu jatuh. Faham tak? So, kalau kata kau nak tanda 3 line dekat daily, boleh kita tanda 3 line kat daily. Okay. Ini adalah resistance yang valid. Mana lagi? Breakout yang valid. Sini, ni. Sebab apa banyak tanda situ? Sebab ini adalah resistance yang valid. Tengok. Ini adalah resistance yang valid. Ni. First movement, second movement. Ini adalah resistance yang valid. Ponik tanda situ. Faham tak? And then, tanda lagi. Mana lagi? The next. Kat mana? The next kat sini. Kita boleh tanda 3 line kita. Sini. Faham? Tapi, Ponik dah nampak lah sini. Memang, okay. First, kenapa Ponik kata 150 feet? Sebab saya tahu direction. Sebab Ponik tahu direction. Daily, 1, 2, 3. At least TP dalam nombor 2. Nombor 2 tu lebih 150 feet. Sebab tu Ponik berani bagi kata suruh 150 feet. Baru TP. Tengok, jatuh sampai 220 feet. Jelas tak? Sebab tu Ponik kita, kalau korang boleh identify SNR yang valid, auto dapat direction yang solid. Faham tak? Sebab tu Ponik berani suruh dia orang hold 150 feet. Sebab sampai sini pun dah 220 feet lah. Kenapa yang naik? Sebab dia dah sampai dah. Tempat nombor 2 ni. Direction dah 1, 2, 3. So minggu depan kita nak stand up buy. Okay. Nak stand up buy, kita tengoklah. Dia bagi apa. Sekarang ni tak bagi apa lagi. Dalam nombor 2 ni kita tunggu. Dia bagi dia nak buat. Adakah dia nak buat macam ni? Ataupun adakah dia nak buat macam ni? Faham? Adakah dia nak break up macam ni? Ataupun adakah dia nak break up macam ni? Kita tunggu je dalam nombor 2 ni. Faham tak guys? Faham tak? Kenapa JJ
Faham tak? Faham? Siapa tak faham kita tahu. Siapa faham, komen faham. Mantap. Kita ada 300 orang lebih kat 400 orang. Adakah kau faham? Ni tema lah untuk main punya. Okay, faham. Untuk kecil zone. Alright. Tapi ni zone nak cari setup tu besar. Okay, tak apa. Zone tu Syah akan tunjuk. Itu kepakaran Syah. Memang Syah punya zone tak, kalau bukan 3 peak, bukan 5 peak, 3 peak. Itu Syah akan tunjuk lagi. Ni marking zone saya nak shadow full atau full body. Saya marking full body. Kenapa full body? Sebab itu contoh SNR yang valid. Kita ambil resistance satu body, satu candle resistance tu. Sebab candle resistance tu lah yang jemaah beritahu semalam adalah average para harga tertinggi tu. Kita ambil tu. Dia bak OHLC. Saya ambil adalah candle daily kan. Bila kita precise tu, dalam tu kita akan identify. Kita cari. Kita akan precise dalam tu. Faham tak? Ni adalah OHLC. Korang sama tak? Dia ada dalam sekitar dah. Itu nanti kita akan cerita balik. Yeah. Kalau intraday, kau cari direction kat daily lah. Faham? Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Macam mana Puan ni nak tunjuk kat korang. Puan ni ada payung dekat IG pun Puan ni payung GJ Sell. Macam mana Puan ni boleh dapat zone zero fluke ni sini. Simple ya. Macam mana boleh dapat zero fluke ni daripada weekly. Dia nak di weekly nak buat apa yang Puan ni nak. Weekly dah bagi hing dah. Memang weekly dah bagi hing dah. And dia sebelum bagi hing kat weekly, dia akan bagi hing kat daily. Apa ni tengok dulu daily. Daily, sebelum bagi kat weekly, dia akan bagi dekat daily. Daily pun nak buat dah. Ni memang full margin lah sebenarnya. Dah buat lah. So, kau diperiksa lagi. Tengoklah H4 dan juga H1. Okay. Tengoklah H4, H1. So, ambil lah. Cari resistance tertinggi. Kat sini pun ada sell. Serius. Jujur pun cakap pun sell pun kat sini. Sebab ini adalah tengok kat H1, sini pun ada resistance yang valid. Tu kat sini pun sell. Tapi memang pun ni expect kalau naik sini memang full margin. And sebab ini adalah daily punya resistance dan juga weekly punya harga tertinggi. Dan juga dekat lower tier frame dia ada resistance yang valid. Sini. Itu reason saya. Ini lah confirmation. Apa yang saya sharing korang confirmation yang tu apa dipakai. Faham tak? Tengok H4. H4 pun dah bagi. Naik. Sampai sini confirm jatuh. Faham? Siapa jelas pasal direction dan juga confirmation. Puan ni payung gold nanti. Gold ni kalau puan ni payung kat public nanti game VIP marah. Nanti apalah, insyaAllah nanti kita minta tolong Syah payung gold. Clear. Siapa dah clear direction? Cuba komen. Komen direction dah jelas belum? Mantap. Clear. Kita ada 400 orang. 370 lebih kat 400. Makin clear. Mantap. Confirmation dah clear belum? Confirmation. Dah clear belum? Confirmation kita yang kita pakai, kita ada 2 SOP, reversal dan juga confirm breakout. Mantap. Okay. Alhamdulillah. Okay. Puan ni bersyukur pada Allah apa yang korang tak faham, Puan ni dah sharing korang apa yang Puan ni faham, apa yang Puan ni guna. Alhamdulillah, semoga benda yang Puan ni share ni dapat membantu, dapat improvekan lagi trading korang. Dan sekarang kita Puan ni dah ambil masa berapa lama ni Dah ambil masa hampir 45 minit. So, dapat membuang masa, Puan ni serahkan majlis ni kepada the King of Bedok, Syah. Kita persilakan Syah. Syah, are you there? Syah? Guys. Yeah. Saya sorry. Alright.
Guys, dah ready belum untuk Syah masuk pula tunjuk bagaimana nak beduk kat mereka? Dah ready belum komen guys? Ready. Palang Syah padu, palang Syah padu. Kalau tidak Syah tak buat. Palang Syah padu. Palang beduk saja, tak payah padu, beduk saja. Syah padu. Kim beduk mantap. Alhamdulillah. So tanpa membuang masa, saya serahkan kita punya Zoom ni kepada Syah. Dipersilakan Syah. Alright guys. Okay, semua dah ready Saya harap semua boleh bagi fokus dengan apa yang saya cuba share. Ready, mantap. So hari ni kita akan masuk dengan berkenaan dengan breakout beduk. Okay. Breakout beduk, macam yang kita tahu kan, dia adalah setup berkenaan dengan breakout. Alright. Setup berkenaan dengan breakout. Setup ni, breakout beduk ni memang specialized yang dibuat oleh Cikgu MB. Saya tak claim saya yang buat. Saya cuma mempraktikkan sahaja. Cuma setup ni memang Cikgu MB yang buat sepenuhnya. So, adalah sepenuh hatinya cikgu buat, dia adalah berkenaan dengan breakout sahaja. Yang kedua, setup ni yang kita tahu hanya valid pada BO yang valid Hanya valid pada breakout. Hanya valid pada breakout yang valid. Alright. So, macam kita dah tahu dah, dia ada 2 point. Sekejap saya ada orang call saya lemah. Alright, sorry. Valid ni pada breakout yang valid saja. So, ini adalah secara ringkas berkenaan dengan maksud, iaitu maksud breakout beduk Alright. Settle. Saya tak nak cerita berkenaan panjang sebab breakout semua korang dah faham. Sebagai contoh, price tengah menaik, iaitu tengah uptrend, berlakunya break, so di sini terjadilah breakout. Sebagai contoh, price tengah menurun dan break, barulah terjadinya breakout. Simple. Settle. Alright, sekarang baru kita masuk kepada breakout beduk punya SOP. Dalam setiap trading, mesti akan ada adanya SOP. SOP tu apa? SOP dia adalah, ini untuk breakout beduk. SOP ni Syah buat sendiri sebab mengikut apa yang saya dah biasa pakai. Jadi saya sharing baliklah kepada korang. Baiklah, dia terbagi kepada 3 SOP. SOP yang pertama adalah daily, H4, M5. Yang kedua, H4, H1, M5. Dan yang ketiga, H1, M30 dan juga M5. 3 sahaja breakout SOP breakout beduk ni yang korang kena tahu. Selebih daripadanya boleh buat sendiri tak ada masalah. Sebab kalau macam Syah, ada yang Syah pakai daripada weekly, daily, daily H4, yang tu lebih besar lah, tapi yang tu belum cantik lagi. Jadi saya tak ajar dulu kat korang. So yang first ni, alright, ini adalah zone untuk breakout. Kita akan cari breakout dekat dalam zone yang pertama ni. Manakala untuk yang kedua ni adalah zone untuk kita tanda format. Format tu wajib dan sunat Dan last but not least, M5 ni adalah tempat untuk kita entry. Simple saja. Alright. Ini sahaja SOP breakout beduk yang biasa saya pakai. Tidak termasuk kepada SOP yang besar untuk bigger time frame. Dia breakout beduk ni boleh pakai untuk swing pun boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Cumanya ini adalah yang paling mudah untuk korang guna pakai buat sementara waktu untuk permulaan. Alright. Settle SOP. Sekarang kita masuk kepada format. Format ni yang banyak orang silap. Alright. Format dia terbahagi kepada 3 pattern. Saya bahagikan 2. 1, 2 dan 3. Okey, apa yang kita nak cari dalam ni?
kita nak tandakan yang ni dan juga yang ni. Alright, dan ini diklasifikasikan sebagai, diberi nama oleh Cikgu MB sebagai wajib, dan dua pattern ini diberi nama sebagai sunat. Alright, simple. So, sekarang kita akan masuk pada chart, format dan juga SOP. Korang dapat tangkap tak? Faham tak apa yang saya sampaikan? Slow sikit Syah. Alamak, slow, laju ke? Saya rasa simple je. Faham? Clear? Jelas? Laju? Saya rasa tak laju sangat. Tak apa, saya ulang balik sekali lagi. Alright, daripada atas. Breakout beduk adalah setup berkenaan dengan breakout. Alright, nama pun breakout kan. So mestilah setup ni setup breakout. Beduk ni dipanggil oleh Cikgu MB sebab apa beduk? Sebab bila price tu sampai dekat setup, kita terus beduk je. Beduk ni maksudnya terus entry je, faham tak? Dan dia hanya valid pada breakout yang valid sahaja. Breakout yang tak valid tak terpakai oleh setup breakout ni. Dan sebagai contoh, ini adalah contohnya price tengah uptrend, tengah menaik, support ni dah dibuat, kena break. So berlakulah breakout. Dan sama contoh juga resistance tengah berlakunya price tengah menurun, tengah downtrend dan di break, maka terjadilah breakout. Jadi dalam breakout beduk ni dia ada SOP-nya. SOP-nya adalah terbahagi kepada 3 SOP, right? Yang pertama sekali adalah SOP daripada kita akan ambil breakout dekat daily. Alright, kemudian kita akan pergi tanda ke H4 untuk cari zone, wajib dan sunat, dan M5 tempat untuk kita nak entry dan confirmation. Dan kalau kata sebab kita nak bermain dengan breakout, jadi kita tak jumpa setiap hari adanya berlaku breakout, betul tak? Jadi kita akan cari breakout dekat H4. Kalau tak ada breakout daily, barulah kita akan ambil SOP yang nombor 2, breakout H4, dan kita akan buat format wajib sunat dekat dalam H1 dan M5 tempat untuk kita entry. Sama juga kalau dalam H4 kita tak jumpa berlakunya valid breakout, kita akan pergi kepada H1 untuk cari breakout, M30 tempat untuk kita buat format iaitu wajib dan sunat, dan M5 tempat untuk kita entry. Alright, senang je. Dan format yang tadi yang patutnya dalam H4, H1 dan juga M30 ni, format yang kita nak tanda macam mana? Ialah wajib dan sunat. So macam yang korang tengok kat sini kan. Korang nampak kat dalam ni, korang nampak kat sini adanya wajib bentuk dia macam mana, sunat bentuk dia macam mana. Dapat tak? Korang dapat tak? Apa yang korang rasa dapat tak tangkap secara basic je ni. Nanti baru kita akan masuk dekat dalam chart. Komen guys, komen jap. Alright, mantap, faham. Okay. Alright, settle. So sekarang barulah kita akan masuk kepada chart. Sebagai contoh. Ni chart. Alright. So saya akan delete dulu semua. Okay, macam contoh kita nak tengok tadi berkenaan dengan breakout kan. So untuk menggunakan breakout beduk, kita akan menggunakan 100%. Taklah 100%. Kita akan menggunakan 90% line chart. 10% je kita akan gunakan candlestick. So untuk orang-orang yang lemah engulf, yang lemah trendline, ni memang lubuk dia cari rezeki. Sebab saya tak pandai engulf, saya pun tak pandai engulf dan trendline. Saya tak pandai, dua-dua ni saya tak pandai. Saya tak reversal pun saya kurang pandai. Jadi saya akan menggunakan ni lah sebab ini adalah saya suka. Sebab line chart dan juga candlestick saja pakai. Dan selebihnya pakai line chart lah kebanyakan, most of the times. So macam yang kita tahu tadi, kita ada 3 SOP. SOP yang pertama kita akan cari apa? SOP 1, kita akan cari breakout daily. Ini SOP yang pertama. So pergi je lah time frame daily. Alright, pergi ke time frame daily. Ambil je time frame daily. Kita backtest je lah sebelum ni punya market. Alright, contohnya. So kita ambil je. Sini ada berlakunya breakout support lah, resistance sorry.
Kat sini ada valid resistance, kena break, betul tak? So kita ambil je satu kotak marking, kita mark je satu kotak breakout. And then kita akan top down ke H4. Bila kita pergi H4, kita akan cari apa? Ingat tak? SOP 1, daily, H4, M5. Betul tak? So kita akan top down ke H4 untuk nak cari benda alah ni. Alright. So kita tengok kat mana dalam zone ni yang ada benda alah tu. So tanda je lah wajib dan sunat mana yang kita nampak. Ini pun susah lah sikit sebab tak berapa clear dia punya wajib dan sunat tu. Tapi saya rasa korang boleh nampak kot. Kalau kata tak nampak lah, in case kan macam macam sekarang kan kita cakap tak berapa clear lah Syah dalam zone wajib dan sunat ni. Kita akan top down ke H1. Kita akan pergi pada H1 dan kita akan cari zone tu mana yang kita nampak lebih clear. Alright, sebagai contoh kan kita nampak sini ada wajib. So pergi H1 kita nampak ada tak? Sini ada satu wajib. And then kat sini ada satu sunat. So zone ni adalah zone wajib dan sunat. Okay. Ini hanya ter-apply guna benda ni hanya pada zone pada waktu yang tertentu sahaja. Tak semestinya korang boleh pakai setiap masa. So tadi saya ulang balik tadi breakout daily, breakout resistance, top down ke H4, kita nak cari wajib dan sunat. Tapi kat H4 kita tak nampak, tak clear. So kita pergilah kepada H1 untuk kita cari wajib dan sunat. Okay, sorry. Kat sini ambil satu dulu. Sini ada sunat. Ambil yang berdekatan dulu Key point dia ambil yang berdekatan dulu. Okay. Silap, maafkan saya. Terlalu jauh. Alright. Sebenarnya dia boleh jadi dua zone lah. Sini ada satu lagi zone boleh ambil juga. Tak ada masalah. Tapi kita akan ambil yang berdekatan dengan kotak breakout. Dan dalam kotak breakout kita tak boleh ambil. So sini ada satu sunat. Ambil satu. And then kat sini ada wajib lah. Right. So and then kita nak entry ni. Kita entry pergi ke M5. Tapi yang ni tak ada confirmation lah. Yang ni memang beduk je. Dia sampai terus beduk je sini. Nampak tak? Clear tak? Breakout daily. Breakout resistance daily. Resistance daily breakout. Pergi H4. Ambil wajib dan sunat. Tapi H4 tak clear. So kita pergi H1. Kita ambil wajib dan sunat. Sini kita ambil sunat satu. Dekat sini kita ambil wajib. So dapatlah zonnya. Price datang. Tinggal entry saja. Di sini. Fly. Dapat tak? Jual wajib itu. Yes. Sebab tadi terlalu jauh. Sorry. Hai semua. My Sifu. Yes. Faham Syah. Teacher Syah, kadang-kadang zon beduk tu besar sebab saya salah tanda ke macam mana ya teacher? Tengok kepada itulah korang kena belajar wajib dan sunat tu. Cara tanda marking tu. Lain contoh Pok Syah. Boleh. Masih tak faham wajib sunat. Okay. Saya tunjukkan lain contoh GBP. Sorry. Alright, GBP JPY. Kita buat SOP H4. Tadi kita dah belajar. SOP 1 daily H4 M5. Alright, M5 ni tak kisah sebenarnya. Korang nak entry kat M1 boleh, M15 boleh, ikut korang. Cuma saya tengok confirmation biasanya kat M5 lah sebab dia tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat juga. Alright. Nak lagi cantik M5 lah. M5 paling smart lah, paling kemas lah. Okay, GG ni saya rasa sekejap nak back test kan. Mana? Alright, ambil lah sini breakout H4. Okay, kat sini ada support. Right, support valid, kena break, betul tak? Kat H4. Kat sini ada satu support. Kena break. So terjadilah breakout dan juga valid. Saya tak ajar breakout valid macam mana sebab itu hanya specialized saya pakai untuk geng-geng select SRK sahaja. So bila korang dah tanda, sekarang kita Syah tunjuk contoh SOP 2.
breakout H1, zone, breakout H1 pula. Breakout H4, zone H1, entry M5. Itu biasa lah yang saya pakai. Kalau ikut korang, kalau korang nak masuk entry kat mana-mana pun tak ada masalah juga. So bila korang dah marking macam ni kan, cara korang nak mudah untuk cari wajib dan sunat tu, korang lepas dah tanda marking kotak tu, bila korang dah pergi ke H1 ataupun kepada zone yang korang nak buat marking, okey lah, siap-siap supaya korang tak lari bentuk tu, faham tak? Ambil pembaris. Ini cara korang lah. Kalau cara saya lain, kalau cara orang lain lain kan. So kat sini ada kotak breakout kan. So ambil je lah marking mana yang berdekatan. Tanda dulu. So ambil je. Kat sini ada satu wajib. Sekejap ni. Okay, kita ambil sunat satu. Sunat lah maksudnya. Alright. Kat sini ada satu sunat. Bawah. Kat sini pun ada satu sunat. Atas. So sunat lah zone ni. Alright. Dah dapat marking. Save lah screenshot tu. Supaya korang tak lari tau. So pergi M5. Saya tak tahu lah sampai ke tak. Sebab ni back test kan. Jauh sangat ni. Okay, sampai. So tu zone kita. Nampak tak? Price datang tak masuk? Cara confirmation saya. Price masuk. Reject. Pullback. Entry. Tu je. Saya akan tunggu rejection je. Macam mana rejection tu? Itu hanya untuk select dan juga PC sahaja yang saya ajar. Clear tak? Ini SOP 2 punya contoh. Clear kan? Senang je. Sebenarnya tak ada isu pun. Susah ke apa kan. Sebab bila korang dah mahir kan breakout beduk ni, InsyaAllah senang. Semua pair ke boleh pakai Syah? Yes. Semua pair boleh pakai breakout beduk. Mantap Syah. Clear tanpa PC. Clear Syah from Acai. Oh yeah. My brother. Kalau masuk zone terus entry ke Syah? Ikut korang. Kalau korang nak tunggu confirmation boleh. Nak tunggu nak terus beduk pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kalau korang rasa korang tak berani nak entry, tunggulah confirmation. Alright. Boleh jadi ke ada 2 zone beduk tu? Zone untuk beduk. Ada. Boleh jadi juga. Berapa price untuk PC Syah? PC nanti PM. Alright. Ada soalan tak berkenaan dengan breakout beduk sahaja dulu? Always detail setup Syah. Terbaik. Mantap. Confirmation macam mana Syah? Confirmation macam saya ajar tadi. Lagi better kita ambil wajib kedua-dua kan. Yes. Kalau ada wajib kedua lagi baik lah. Alright. Kita bagi contoh lain lagi Kalau ada contoh lain lah. Euro AUD. Tadi kita pakai breakout. Kita ambil contoh breakout H1 pula Alright. Breakout H1. Kat sini ada resistor yang valid. Dah kena break betul tak? Dah kena break. So dia akan jadi RBS lah. Resistance become support. Pergilah ke M30, M30 untuk kita cari wajib dan sunat. So always look to the left. Alright. Saya ajar korang. Jangan tengok kanan ni. Jangan tengok kanan. Sebab bila price tengah berjalan, macam mana korang nak tengok apa yang, macam mana korang nak rujuk price dekat belah kanan? Tak ada apa lagi. Benda tak siap lagi. Tak tahu. So tengoklah apa yang ada dekat belah kiri. Alright. So bila korang dah buat marking macam ni, macam biasa letak tanda. Kat sini ada satu sunat. Sini lah. Sini besar sikit lah zone dia. Okay. Boleh. Alright. Okay. Ini kotak breakout. Kita tak boleh ambil yang dalam zone kotak breakout. So kita ambil sini ada satu sunat. Ini wajib lah. Sunat. Lepas tu kita tengok kanan ada wajib. Ambil lah wajib kat sini. Wajib satu, sunat satu. Saya tak sure. Yang ni saya tak bagi setup ni rasanya. Ini berlaku breakout. Terlalu pucuk guys. Tak boleh buat apa lah. Sometimes tu lah. Kadang-kadang price datang. Macam ni lah price datang. Ini
price dah datang tapi kita tak sempat entry kan. Untuk pengguna breakout bedok, tunggu je price break kotak breakout ni. Dia break price dah masuk sini, dia break je kotak ni kan. Tunggu dia pull back, barulah korang re-entry. Ni adalah sebagai second entry korang lah. Sebab tu jangan buang. Kalau buat breakout bedok, jangan buang kotak breakout ni. Tunggu dia break dulu, macam ni kan. Price datang, pap, dia dah ambil, dia break, dia pull back sini, re-entry lah. Pap, layer je. Fly. So saya dah tunjuk contoh ketiga-tiga SOP. SOP 1 tadi, saya ulang balik SOP 1 tadi adalah breakout daily, time frame H4 zone format wajib sunat dan M5 entry. Dan contoh yang kedua saya bagi breakout H4 format dalam H1 dan entry, dan juga breakout H1 dan juga format daripada zone M30. That's all for breakout bedok. Saya tak nak ajar banyak. Syah simbang lot untuk Eko Marhin. Alamak, lot apa macam mana? Breakout tu berapa pip Syah buat selalu ambil? Dia tak kira lah. Kadang besar, kadang kecil. Tapi korang nak kecilkan breakout bedok tu, tengoklah top down sampai ke time frame yang kecil. RM10 USD macam mana? RM10 apa benda? Cun faham setup re-entry dah break kotak kehidupan dan pullback masuk zone kotak kehidupan FM saja. Yes, betul. Thanks Syah. Tak jelas Syah. Apa yang tak jelas? Cuba itu saya. Apa yang tak jelas? Syah, satu pair untuk besok. Pair Pok Nik. Yes. Pok Nik. Saya punya setup breakout bedok dah settle. Alhamdulillah. Okay guys. So ada korang semua dah clear? Kita share satu mapping Pok Nik. Oh, okay. Go. Ini share dulu untuk goal Ini kita tak tahu boleh jadi kan. So ni breakout daily. So saya target sini je sebenarnya. Di antara dua zone ni ni ada dua zone lah. So korang standby di antara dua zone ni. Dia akan datang esok. Di antara itu sama zone kita tu. Boleh pun mancing ni. Wallahualam, jangan buat perangai. Tapi saya target goal yang betul nak sell sini Sini masih clear lagi. Breakout support daily H4. Tinggal korang dah belajar wajib sunat mana kan. Marking sendiri. Tapi saya tunggu dia datang sini area 1850 nya. Baru dia akan sell lah. Sebab sekarang saya nampak goal ni macam nak naik lagi Sebab daily pun dia dah buat break kan. Resistance sebelah ni. So kalau ada rezeki dia fly Apapun macam korang dah entry kat sini kan. TP korang mesti atas ni. Sebab apa atas ni? Daily dia mesti akan mati kat daily juga. Tapi kalau takut kan, katalah takut Aisyah, saya takut kena lipat lah apa semua kan. So nak TP kat mana? Ambil lah TP kat sini dulu. Sini ada support. Paling kurang dia datang, dia naik. Alright. Ini untuk goal lah. So boleh screenshot lah. Siapa nak ambil tak kisah pun. And then untuk pair apa yang senang sikit. GBP Cat. GBP Cat ni pening pula aku tengok dia punya noise dia. Sekejap ni saya cuba je lah. Ni breakout weekly. Daily. Tak tahu apa dah datang ambil ke belum. Dah break Dia break dia masuk balik. So kita ambil je yang ni. Daily H4. So saya target sini untuk sell. Maksudnya GCAT ni masih nak sell ni. So besok tengok kalau dapat confirmation masuk sell sini sell sini, dia pull back, sini re-entry lagi untuk GBP CAD, GBP CAD. Alright. Tak clear dia punya ni. Ni bagi contoh lah, bagi siapa
Kalau suruh saya pilih sekejap lagi, pening saya. DJ lah. DJ. Oh, DJ saya dah bagi mapping kan? Belum. DJ lah guys. So saya bagi goal dengan DJ. Yang SD card tu tak payah lah. Pening lah. GU lah Syah, GU, DJ. Daily breakout. Mau pula. Okay. Tak mengapakan. Saya bagi zone besar tapi korang kecilkan sendiri lah. Apa pandai korang kecilkan. Oh, sini ada wajib. Lepas tu breakout H4 pergi H1. Tu zone buy and sell GBP JPY. Alright. Ni kalau kita ambil breakout resistance ini, dia ni pergi H4. Itulah. So sini lah buy sell GJ. So macam ni kan. Syah besar gila Syah. Zone nya macam mana nak buat kecil kan? Pergilah H1, kecil kan ke H1. H1, cari wajib sunat dalam H1. Turunkan. H1 pun macam tak nampak lah Syah. Pergilah M30. Tapi bila kecilkan sangat, nanti akan terjadinya high risiko lah. High risk lah sikit. So saya target situ lah zone ni untuk nak buy and sell untuk GBP JPY ni. Belum sampai lagi. So ambil je lah. Sekarang ni kat sini ada resistance valid kan. Resistance valid kena break. H4 pergi H1. Dah break kan ni. Dia nak tunggu, dia nak cari bawah lagi ni DJ ni. So saya akan tunggu situ lah. Alright. So ni ada 3 zone lah. Dia akan sell sini TP 1 dulu. And then bawah ni baru korang akan close all. Dan tengok dia nak naik ke tak. Ni DJ. Goal yang tadi tu lah. Mana ni? Yang ni. 183, 182, 110, 10809. That's all. Mantap. Thank you. Mantap. Okay, guys. Stop share. Okay, guys. Okay. Korang setakat ni, malam ni korang dapat sesuatu tak, guys? Berkomen kita minta tanya korang apa yang korang dah jelas apa yang kan tadi korang punya permasalahan dalam strategi korang tadi adalah direction, confirmation dan juga breakout beduk. Okay, so sekarang ni korang dah dapat sesuatu tak tentang apa direction? Ada yang jelas lah pasal direction sekarang? So backtest ya, betul backtest. Dapat direction, faham. Confirmation, faham tak? Confirmation kita. Okay. Dan juga breakout beduk yang Syah explain panjang detail Syah explain. Mantap lah. Kau faham tak pasal breakout beduk? Saya pun dapat sesuatu tak pasal breakout beduk. Alhamdulillah. Okay. So kalau Syah boleh stop record aku Syah. Oh sorry. Okay.